Salam kepada semua guru-guru. Hari ini saya ingin menerangkan dengan lebih jelas tentang keruntuhan Marwah, di mana saya mengutip uh, uh, khabar ini daripada sebuah buku, Who is this man, the unpredictable impact of the inescapable Jesus, yang ditulis oleh John Ober pada 2012, dan buku itu sudah diterbitkan oleh penerbit Jordevant. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, khasnya guru-guru yang ditarikan gereja Methodist Batu Sepuluh, tema yang kita akan mendudukai adalah keruntuhan Marwah. Supaya dengan tema ini kita lebih kenal tentang siapakah Yesus Kristus. Permulaan yang rendah hati daripada Yesus Kudus. Yesus Kudus memasuki dunia ini tanpa sebarang Marwah. Yesus Kudus dikenali sebagai Mazar, seorang anak yang ibu bapanya tidak berkahwin. Semua bahasa mempunyai perkataan untuk Maburzer, dan semuanya buruk. Buahnya adalah sebuah paru makanan. Rakan-rakan di tempat asuhan mempunyai 4 kaki. Dia diparut dengan kain buruk. Dia dilahirkan dalam sebuah guar yang disasarkan untuk dibunuh, dipersakan dalam perayaan. Yesus Kudus akan mati dengan lebih kurang marah lagi. Disalibkan, dipukul, berdarah, ditinggalkan, telanjang, dimalukan. Yesus Kudus tidak mempunyai status. Marah setara dengan seorang raja adalah perkataan terakhir yang Anda akan kaitkan dengan Yesus. Terdapat seorang raja dalam cerita ini. Yesus dilahirkan semasa zaman Raja Herod. Bagi pembaca di zaman pubar, Herod bukan Yesus akan menjadi gambaran kebesaran. Dilahirkan daripada keturunan bangsawan pemimpin tentera. Kita untuk bandingkan Yesus dengan Herod. Herod begitu dihormati oleh Senat Rom sehingga mereka memberi gelaran Raja orang Yahudi. Ketika dia baru berusia 33 tahun. Dia begitu mahir dalam politik sehingga dapat mempertahankan takhtannya selama 40 tahun. Malah berjaya meyakinkan Kaisar Augustus untuk mengekalkan setelah dia menyokong musuh utama Kaiser Mark Antony. Dia adalah peminat terhebat pada zamannya. Tiada sesiapa pun pada zaman Herod yang meminda begitu banyak dengan projek-projek yang menyinari dunia ini dengan begitu cemerlang. Batu-batu besar kuil yang dibinanya masih dapat dilihat 2000 tahun kemudian. Yesus adalah seorang pemina, seorang tukang kayu. Dia mungkin melakukan pembinaan di sebuah bandar bernama Sepphoris untuk salah seorang anak Herodes. Tidak apa yang dibinanya diketahui kekal. Dalam dunia bubar, semua simpati akan berada pada pihak Herodes. Dia lebih dekat dengan para dewa, penjaga Pax Romana, penasihat kepada Kaisar. Biografi definitif tentang bertajuk Herod, King of the Jews, Friends of the Romans. Kedua dua frasa ini berkaitan. Jika Herodes bukan kawan orang Rom, dia tidak akan menjadi orang Yahudi. Jesus kawan orang berdosa. Yesus yang dipanggil kawan orang berdosa. Ini bukan satu pujian. Dia akan ditangkap sebagai musuh orang Rom. Herod memberita pada zaman di mana hanya yang kejam yang bertahan. Dia tidak kedar kepada sesiapapun. Dia mempunyai 10 atau 11 istri. Dia mencurigai cita-cita satunya istri yang benar-benar dicintai ini. Jadi dia menghukum mati istrinya itu. Dia juga menghukum mati ibu petuanya. 2 orang abang iparnya dan 2 orang anak sendiri daripada istrinya yang paling disayangi. Apabila tukang gunting rambutnya yang lama cuma membela anak-anaknya, dia menghukumkan mati tukang gunting rambut itu juga. Kaisar menyatakan bahawa memandangkan penolakan orang Yahudi untuk memakan daging babi adalah lebih baik menjadi babi Herod daripada anaknya. Herod memberi ganjaran kepada kawan-kawannya dan menghukum musuh-musuhnya. Tanda seorang lelaki berjiwa persa pada zamannya.
Yesus apabila dia menjadi dewasa akan hampir sama senyap dan pasif di hadapan pengganti Herod. Seperti ketika dia masih bayi di hadapan Herod. Herod berpegang kepada kegeraran beliau sehingga akhir hayat. Semasa beliau sedang najak, beliau telah mentangkap sekumpulan pentunjuk perasaan, memparkah hidup-hidup pemimpin mereka dan menghukum mati lain. 5 hari sebelum kematiannya, beliau telah menghukum mati seorang lagi anaknya kerana cuba merebut kuasa terlalu awal. Wasiat beliau mengarahkan agar puluhan orang Israel yang terkemungkar dihukum mati pada hari kematiannya sebab akan ada tangkisan di Israel. Herod dianggap oleh Rom sebagai pemerintah yang paling berkesan ke atas Israel yang pernah dimiliki oleh empire. Tiada sesiapa pun akan menyandang gelaran Raja orang Yahudi lagi, kecuali seorang mangsa penyalipan yang dipakukan selama beberapa jam pada suatu petang Jumat, iaitu Yesus Kristus. Kita sudah biasa menganggap Herod sebagai watak jahat yang stereotip dalam persembahan Christmas. Tetapi beliau mungkin dianggap hebat orang ramai pada zamannya, terutama oleh mereka yang pendapatnya yang paling penting. Bagaimana kehebatan mula kelihatan berbeza kepada dunia adalah sebahagian daripada yang diceritakan ini sampaikan. Tiada siapa pun yang tahu pada masa itu, tetapi sistem matapat kuno, sistem kemaruan pada zaman dahulu akan segera runtuh. Maruah manusia ini sendiri akan turun dari kedudukannya yang melindungi Herod dan menjadi universal. Herod dihuraikan dalam cerita Christmas yang membunuh bayi Yesus Kudus yang menjadi sasaran untuk dibunuh. Kehidupan Herod dan Yesus bersilang apabila magi dari timur bertanya di manakah boleh menemui orang yang dilahirkan Raja orang Yahudi. Herod mentakwah mengikut agama Islam, tetapi magi began yang mencari kebenaran dengan hormat dan kerendah hati. Ada sesuatu tentang Yesus ini. Walaupun pada hari pertamanya, ia memaksa orang untuk menyatakan di manakah mereka berdiri. Apabila Raja Herod mendengar hal ini, dia terganggu. Perkataan yang sangat meremehkan di sini dan seluruh Yerusalem bersamanya. Sekarang jelas mengapa. Herod sangat muka dan dia membeli perintah untuk membunuh semua anak lelaki di Bethlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun dan ke bawah. Maka tergenapi apa yang dikatakan melalui Nabi Yeremia. Suara terdengar di lama. Takisan dan lantapan yang besar. Lahir mentakiskan anak-anaknya dan enggan dihiburkan kerana mereka tidak ada lagi. Saya mempersakan dalam gereja yang mengadakan persembahan Christmas setiap hari. Setiap tahun, kami akan memakai jubah mandi dan berpura-pura menjadi Yesus dan Maria dan para gembara dan orang Majus. Entah pada zaman bahagian cerita Herod tidak pernah dimasukkan dalam persembahan-persembahan tersebut. Ia tinggali sebagai pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah. Ini bukanlah jenis cerita yang Anda akan tulis lagu tentangnya. Pada malam Yesus dilahirkan, tidak semuanya tenang, tidak semuanya cerah. Bayi kecil ini tidak tidur dalam kedamaian surga. Herod menghantar askar ke Bethlehem, ke dalam rumah keluarga petani yang tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Mereka mempecah masuk dan apabila mereka menemui bayi lelaki, mereka mengeluarkan pedang dan mendusukkannya ke dalam badan bayi itu. Kemudian mereka pergi. Seseorang menulis lagu berabad-abad kemudian. Oh kota kecil Bethlehem, betapa tenang kita melihatmu berbalik. Beliau tidak tenang apabila Herod datang mencari Yesus. Matthew menggaliskan kesakitan jurang antara petani dan raja. Raja merantabai anak-anak. Para rabi mengetahui bahawa berabad-abad sebelumnya, nenek yang Yahudi, Rachel telah dikuburkan di Bethlehem. Berhampiran jalan utama yang menunjuk keluar dari Israel. Ini supaya dia dapat melantai orang buangan yang tidak berdaya meninggalkan rumah mereka. Tidak lama lagi beberapa orang akan pergi. Orang lagi akan pergi.
ibu bapa Yesus akan melarikan diri ke Mesir. Sementara itu, Yesus terbaling tidak berdaya dan tidak sedar. Herod yang membina bandar-bandar menguasai tentera yang digelar Herod yang agung. Tiada seorang pun yang memanggil Yesus yang agung. Yesus berulang kali diberi gelaran yang berbeza oleh Matius. Pergilah dan carilah dan teliti kanak-kanak itu. Tempat di mana kanak-kanak itu berada. Mereka melihat kanak-kanak itu bersama ibunya. Ambillah kanak-kanak itu dan lalilah ke Mesir. Ambillah kanak-kanak itu dan pergilah ke tanah Israel. Dan dia bangun mengambil kanak-kanak itu. Geraran kanak-kanak terutamanya pada zaman itu akan menjadi perbandingan yang jelas dengan raja atau agung dalam dunia gunung yang berdasarkan status. Kanak-kanak berada di tangga paling bawah. Dalam bahasa Yunani dan Latin perkataan untuk kanak-kanak bermaksud tidak bercakap. Kanak-kanak kekurangan maruah akal. Plato menulis sesuatu tulisan tentang kerombaran, nafsu, kesakitan dan keseronongan yang membakar yang akan ditemui pada kanak-kanak bersama dengan hamba dan wanita. Kanak-kanak dikenali kerana ketakutan, kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Tiada antara semua kaiwan yang begitu cenderung untuk menangis. Tulis Pliny the Elder. Menjadi kanak-kanak bermakna bergantung tidak dapat mempertahankan diri, lapu, tertentang dan berisiko. Kualiti-kualiti tersebut bukanlah yang dikaitkan dengan kepalawaan dalam dunia purba. Seorang wila adalah seorang yang menyebarkan sesuatu berlaku. Seseorang kanak-kanak adalah seseorang yang sesuatu berlaku kepadanya. Dalam cerita-cerita lama tentang Hekurus, dia merupakan dua ular berbisa semasa masih berada dalam buayam dan membunuh mereka dengan tangan kecil gambarnya yang kosong. Menjelang abad kedua dan ketiga Masihi, orang ramai telah mencipta cerita-cerita tentang Yesus memiliki kuasa persa semasa kanak-kanak. Dalam salah satu cerita, dia menghitungkan burung-burung tanah liat. Dalam cerita lain, dia secara ajaib menyebar kematian orang kanak-kanak. Tetapi cerita-cerita ini adalah cerita jenis yang dicipta oleh orang Yunani untuk memberikan maruah kepada wira-wira mereka semasa kanak-kanak. Keempat-empat Injil tidak mempunyai cerita seperti ini tentang Yesus semasa kanak-kanak. Herod yang agung membuat perkara-perkara berlaku. Perkara-perkara berlaku pada kanak-kanak Yesus. Terdapat pembalikan yang berlaku dalam cerita ini. Musim seterusnya dalam kehidupan Yesus yang diperkenalkan dengan frasa semasa Herod meninggal dunia. Kematian Herod. Sebenarnya 3 kali dalam bab 2 sahaja. Matius menyebut fakta bahawa Herod telah mati. Matius mahu mempelajari tahu Herod yang agung dengan segala kekayaan, kemuliaan, kuasa dan mahkotannya. Kini adalah Herod yang mati. Herod mati ini adalah peringatan halus tentang penyaman yang hebat. Siapa lagi yang akan mati? Seorang kawan yang membeli saya jam tangan yang masih saya pakai. Satu carum mengatakan, ingatlah. Dan jarum yang satu lagi yang menyatakan, anda akan mati. Setiap kali seseorang bertanya kepada saya, pukul berapa sekarang? Saya melihat jam tangan ini, setiap kali saya melihat penggerangan tangan saya. Apa yang saya lihat adalah, ingatlah anda akan mati. Seorang kawan membeli saya jam tangan ini. Bukan kawan yang baik sebenarnya, tetapi yang membantu saya untuk mengingati. Saya masih satu masa baru saya telah tiba dengan Yesus. Satu masa di mana pemikiran tentang raja-raja dan kanak-kanak akan mula berubah. Anda mungkin boleh berkata, tetapi satu idea yang terbaling di sana dalam barungan bersama dengan seorang baik. Satu idea yang kebanyakan terkurung di sebuah negara kecil bernama Israel. Idea tersebut menunggu masa yang sesuai untuk melangkah keluar ke dunia yang lebih luas. Idea yang dunia yang lebih luas itu tidak akan dapat mentolak sepenuhnya. Semua masyarakat di dunia kuno mempunyai tahu Tuhan-Tuhan mereka mempunyai nama yang berbeza. Tetapi apa yang mereka kongsi adalah cara hierarki dalam mengatur kehidupan.
Di puncak penciptaan adalah Tuhan-Tuhan. Di bawah mereka adalah raja. Di bawah raja adalah anggota istana dan para iman yang melaporkan kepada raja. Di bawah mereka susunan sosial pada zaman purba. Di bawah mereka adalah tukang, pedagang dan pengrajin. Dan di bawah mereka adalah sekelompok besar petani dan hamba sampah masyarakat. Raja ada ilahi atau semi-ilahi. Raja difahami dibuat dalam imej Tuhan yang menciptakannya. Dan raja dibuat dalam imej Tuhan. Ini adalah garis pemisah antara raja dan seluruh bangsa manusia yang lain. Petani dan hamba tidak dicipta dalam imej Tuhan. Mereka dicipta oleh Tuhan-Tuhan yang lebih rendah. Ini adalah jurang marut. Semakin jauh ke bawah tangga, semakin luas jurangnya. Tapi jurang ini dicabar oleh satu idea terbalik dalam parungan. Satu idea yang telah dijaga oleh orang Israel semasa berabad-abad. Terdapat satu Tuhan yang baik dan setiap manusia telah dicipta mengikut imejnya. Kerana Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Bumi dipenuhi dengan makhluk-makhluk dan manusia mencerminkan imej Tuhan dan cara yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk lain. Dan upaya untuk berfikir, memilih, berkomunikasi dan mencipta. Manusia adalah makhluk yang boleh menggunakan Twitter. Saudara-saudari, bayangkanlah apa yang berlaku kepada hati golongan yang paling hina dalam masyarakat apabila diberitahu bahawa bukan saja raja tetapi mereka yang dicipta mengikut imej Tuhan yang agung. Lelaki dan perempuan, hamba dan petani dicipta mengikut imej Tuhan. Tuhan berkata bahawa manusia ini harus menjalankan kekuasaan. Ini adalah perkataan di raja. Tetapi ia tidak lagi terhad kepada sekerintil saja. Setiap manusia mempunyai marwah di raja. Apabila Yesus memandang orang, dia melihat imej Tuhan. Dia melihat ini adalah dalam setiap orang. Ini adalah untuk menyebarkan dia melayani setiap orang dengan memarwah. Ini adalah idea yang mana bayi kecil dalam parungan itu mewarisinya yang telah diberikan kepada Islam yang akan dijelaskan dan dicemarkan dalam kehidupan dengan cara yang belum pernah dilihat sebelum ini. Saudara-saudari, kepercayaan bahawa semua orang dicipta dalam imej Tuhan telah terjaring ke dalam dunia kita dengan cara yang sering tidak kita lihat. Deklarasi kemerdekaan Amerika Syarikat memula. Kami mempegang kebenaran-kebenaran ini sebagai jelas dengan sendirinya bahawa semua manusia dicipta sama rata. Bahawa mereka dianugerah oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak boleh dipisahkan. Bahawa antara hak-hak ini adalah kehidupan, kebebasan dan penggenjara kebahagiaan. Terdapat pelbagai idea di sini bahawa manusia dicipta bukan kepetoran, bahawa pencipta mereka memberi mereka kurniaan tertentu dan menganugerah nilai kepada mereka. Nilai ini bermakna mereka datang dengan hak-hak tertentu yang harus dihormati untuk sebuah masyarakat dianggap baik. Ini benar untuk semua manusia, semua dicipta sama rata. Idea kesaksamaan, keadilan semua manusia bukan sesuatu yang jelas dengan sendirinya kepada dunia purba ataupun dunia dahulu kala. Aristoteles tidak terfikir semua manusia dicipta sama rata. Beliau menulis bahawa ketidaksamaan, ketidakadilan, tuan dan hamba adalah susunan semula jadi. Kerana sesetengah harus memerintah dan yang lain diperintah. Ada perkara yang bukan saja perlu tetapi berfaedah. Dari saat kelahiran mereka, sesetengah ditanda untuk pendudukan, yang lain untuk pemerintahan. Siapakah yang datang di antara Aristotle dan Thomas Jefferson untuk mengubah ini? Ahli falsafah Nicholas Waterstone memperhatikan bahawa sepanjang sejarah dunia, manusia secara semula jadi cenderung untuk bersifat kesukuan. Kita tidak menganggap orang luar mempunyai nilai atau hak yang sama. Apakah yang menyebabkan kemunculan subudaya, budaya moral ini yang menyatakan setiap manusia mempunyai hak? Waterstone memberi jawapan yang mengganggukan. Ajaran Alkitab suci, the Bible, yang jelas dijelaskan dan disediakan kepada seluruh dunia melalui Yesus bahawa setiap manusia dicipta dalam imej Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Tetapi terdapat gradasi batin.
kekuatan, kecerdasan dan kecantikan. Martin Luther King berkata, tiada ada garasi dalam imej Tuhan. Bagi Yesus setiap orang, sebab setiap orang memiliki nilai yang besar. Kerana setiap orang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang memiliki apa yang boleh disebut sebagai nilai yang dianugerahkan. Apabila seseorang anak perempuan masih kecil, dia mempunyai satu patung yang disangai melebihi yang lain. Patung yang ada padanya mulai milik kakaknya. Dia sangat menyayangi patung itu. Sehingga dia melampasnya dan kami terpaksa membeli satu lagi untuk kakaknya. Dia menamakan patung ini Bayi Tweet Jones. Patung ini dicintai begitu banyak sehingga pakaiannya hancur dan semua yang miliki hanya kepala dan anggota badan plastik kecilnya sedang badan dalaman yang lembut. Kemudian dia dinamakan sebagai Neck Baby Twitchers. Dia tidak dicintai kerana kecantikannya. Dia menetapkan standar baru untuk keburukannya. Dia cintai kerana kami tidak pernah boleh membuat bayi Ouija. Anak perempuan kami menyayangi baby Tweezer. Dan kami menyayangi anak perempuan kami. Baby Tweezer mempunyai nilai yang dianugerahkan. Kita semua tahu jenis cinta ini. Dapatkah haiwan pemeliharaan tinggal di sebuah rumah selama 20 tahun bersama anak-anak anda di sana? Anda mulai mencintainya. Bukan kerana ia lebih cemerlang, hanya kerana novelis George MacDonald gemar menulis tentang puteri dan putera. Seseorang bertanya kepadanya, mengapa dia selalu menulis itu tentang puteri? Kerana setiap gadis adalah seorang puteri, katanya. Apabila penanya berasa kerindu. MacDonald bertanya kepadanya, apa definisi seorang puteri? Anak perempuan seorang raja. Jawab lelaki itu, baiklah, maka setiap gadis kecil adalah seorang puteri. Setiap manusia adalah seorang raja. Anak raja, seorang raja, anak seseorang raja. Dunia purba tidak mengajarkan ini. Kanak-kanak biasa tidak berkongsi imej raja. Mereka tidak dicipta oleh Tuhan yang sama. Oleh itu mereka membesarkan dalam dunia yang berbeza. Dalam Empire Rome, setengah bayi membesarkan menjadi wanita yang secara umumnya dihalang menjadi daripada pendidikan dan kehidupan awam. Sesetengah membesarkan menjadi hamba yang diperlukan untuk tenaga buruh mereka tetapi dianggap lebih rendah berbanding mereka yang bebas. Ramai bayi tidak membesarkan langsung dalam dunia bubar. Kanak-kanak yang tidak diingini sering dibiarkan mati begitu saja. Satu amalan yang dipanggil pendedahan. Ketua isi rumah mempunyai hak undang-undang untuk memutuskan hidup atau mati ahli-ahli lain dan keluarga. Keputusan ini biasanya dibuat semasa 8 hari pertama kehidupan. Pakar menulis bahawa sehingga masa itu, kanak-kanak itu lebih menyerupai tumbuhan daripada manusia. Saudara-saudari, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita lihat sebab semak umum pendedahan kanak-kanak. Sebab yang paling biasa untuk mendedahkan seseorang anak adalah jika sekeluarga hidup dalam kemiskinan. Jika keluarga yang kaya tidak mahu harta pusaka dibahagia. Jika itu adalah anak jantina yang salah bermaksud seseorang perempuan, lebih lanjut mengenai di dalam bab yang lain dan kita akan menturutkan. Jika anak itu tidak salah, orang Yahudi mententang pendedahan kerana kepercayaan mereka memandangkan Yesus dianggap sebagai seorang Maza, keturunan daripada hubungan terlarang antara dua orang Yahudi. Beliau mungkin tidak akan selamat sekiranya Yesus berbangsa Rom. Kanak-kanak yang ditinggalkan sering ditinggalkan di tempat pembuangan sampah atau longgang tahi. Kebanyakan mereka mati. Kadang-kadang mereka diselamatkan, tetapi biasanya ini adalah untuk menjadi hamba. Ini berlaku cukup kerap sehingga beratus-ratus. Nama gunung adalah Balisi daripada perkataan Kopros yang dalam bahasa Yunani bermaksud tahi. Bayi-bayi yang kurang upaya dan kelihatan lemah sering dibuang dengan cara
mentenggelamkan mereka. Undang-undang Roman kuno menyatakan bahawa seorang kanak lelaki yang jelas cacat mesti dibuang dengan segera. Ini menunjukkan sikap kejam terhadap kanak-kanak yang dilahirkan dan kecacatan fizikal pada zaman purba. Satu panggilan arkeologi telah menemui pertemuan yang mengerikan tulang-tulang hampir 100 bayi kecil yang kelihatan dibunuh dan dibuang ke dalam pembentong. Ibu bapa zaman purba boleh menjadi terselembur dan penyayang seperti orang moden. Tetapi kanak-kanak mempunyai nilai setakat mereka boleh berkhidmat kepada negara dan negara diwakili oleh Herod. Pada asasnya, kanak-kanak dianggap boleh dibuang. Kemudian kanak-kanak dilahirkan di balik dan membesar. Dia mula menekatakan perkara-perkara tentang kanak-kanak yang tidak pernah difikir oleh orang lain. Pada suatu hari, Yesus ditanya soalan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Matius menulis, Yesus memanggil seorang kanak-kanak kecil kepadanya dan meletakkan kanak-kanak itu di antara mereka. Mungkin seorang kanak-kanak bernama Kopros dan dia berkata, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti kanak-kanak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh itu, sesiapa hari mengambil kedudukan rendah seperti kanak-kanak, ini adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus berkata bahawa bukan tugas kanak-kanak untuk menjadi seperti Herod. Ia adalah tugas Herod untuk menjadikan seperti anak-anak, kanak-kanak. Kebesaran datang kepada orang yang mati untuk kelihatan hebat. Tiada sesiapa pun dalam dunia bahkan bukan para rabi yang menggunakan kanak-kanak sebagai contoh pertobatan. Kemudian Yesus berkata sesuatu yang secara harfiah maksudnya dari segi uh, maksud luaran, bukan tersurat, tidak akan pernah terlintas dalam fikir manusia lain untuk dikatakan. Dan sesiapa yang menyambut seseorang kanak-kanak seperti ini, dalam nama aku menyambut aku. Koprus mempunyai nama yang baru sudah. Terdapat banyak kerak dan persatuan di dunia purba. Tiada satu pun sifat-sifat yang dikaitkan dengan kanak-kanak. Kelemahan, ketidakberdayaan, kerendahan membolehkan seseorang untuk menyertai mana-mana daripadanya. Ada kelak untuk kanak-kanak, sengau Yesus. Pada suatu ketika yang lain, Yesus bertindak dengan menggambarkan satu perumahan kecil tentang ajaran ini. Kanak-kanak dibawa kepada Yesus. Bahasa yang digunakan menunjukkan bahawa mereka tidak datang sendiri. Pasal bergantung, para murid mentegur ibu bapa. Yesus mentegur para murid, biarkan anak-anak kecil datang kepadaku dan jangan menghalang mereka, kerana kerajaan surga adalah milik orang-orang seperti mereka. Sebuah kerajaan untuk kanak-kanak sebelum Disney dan anak-anak kecil pun datang. Pergerakan yang dimulakan oleh Yesus mewujudkan komiti alternatif untuk kanak-kanak. Arahan awal di kalangan pengikutnya seperti diktator pada abad kedua melalang amaran meluas, pengguguran, perdedahan dan pembunuhan bayi. Saudara-saudari, larangan perdedahan dalam ajaran Kristian awal. Tetapi satu jenayah lama bahawa salah satu 10 perintah yang paling asas untuk ibu bapa ialah jangan membunuh. Dalam beberapa cara, ini adalah jenaka baru. Dalam dunia bubak ini adalah asas kepada satu revolusi. Pendedahan dilarang bukan kerana negara memerlukan lebih banyak pekerja. Kaisar Augustus akan cuba menghadkan, iaitu berdasarkan ini. Tetapi kerana seperti yang dikatakan oleh gembala Hermas, semua bari adalah mulia di hadapan Tuhan. Santo Ambrose dari Milan berkata bahawa gereja harus menjaga bukan saja bari, tetapi orang miskin. Kerana kemiskinan sering memusnahkan keubahan mereka untuk menjaga anak-anak. Homer tidak mengatakan bahawa Zeus menilai semua manusia secara sama rata. Homer tidak mengatakan bahawa Amporo menilai semua manusia secara sama rata. Homer tidak mengatakan bahawa Pan menilai semua manusia secara sama rata. G.K. Chesterton
Gesteto menulis bahwa pentingkatan maram zaman kanak-kanak tidak akan masuk akal kepada orang-orang purba yang datang ke dunia melalui Yesus. Nah, walaupun kepercayaan telah terkakis, pentingkatan dunia pekan bahkan tidak akan memahami cadangan serius bahwa kanak-kanak lebih tinggi atau suci daripada orang-orang dewasa. Ia akan kelihatan seperti cadangan bahwa berudu lebih tinggi daripada suci daripada katak. Peter Pan tidak terkurung dalam dunia Pan, tetapi dunia Peter pulata jangka hayat. Kira-kira 30 tahun menyebabkan dunia purba dipenuhi dengan anak-anak yatim. Buat pertama kali sebuah komuniti telah mengumpul wang untuk menjaga mereka tanpa diskriminasi. Semasa pembaptisan kanak-kanak akan menerima ibu-ibu angkat yang akan berjanji untuk menjaga mereka jika ibu bapa mereka meninggalkan dunia. Menjelang akhir abad keempat, seorang maharaja Kristian menghalangkan amaran perdedahan untuk seluruh empayar. Laba kelamaan bukannya mentinggalkan bayi yang tidak diingini di atas timbunan najis. Orang mula mentinggalkan mereka di luar komuniti monastik atau gereja. Pemula apa yang akan dikenali sebagai rumah anak yatim mula mentingkat. Biasanya berkaitan dengan biara atau katedral. Hanya mentakwa lambil keagamaan bukanlah jaminan kesihatan keluarga sehingga segala maupun ia untuk Adam dan Hawa. Tetapi mereka yang hidup dalam budaya yang benar-benar disentuh dan diperbaharui oleh Kristianiti, mana individu secara berbeza kerana Yesus tidak kira apakah pendapat mereka tentangnya. Orang biasa dan yang rendah mempunyai marah yang besar. Semua kanak-kanak halus hidup. Semua manusia dicipta sama rata. Beberapa tahun yang lalu yang saya bercakap di sebuah acara di mana wira utamanya adalah seseorang papa bernama Nick Holt. Apabila anak Nick bernama Richard dilahirkan, tali pusat telah terlilit di lehernya. Dia mengalami keselosakan otak. Dia tidak akan pernah dapat berjalan dan bercakap. Dalam zaman Rom kuno, baik mengikut atau adat maupun undang-undang dia terpaksa dibuat. Nick dan isterinya membawa Richard pulang untuk menjaganya. Apabila Richard berumur 11 tahun, mereka membawanya ke jabatan kejuruteraan di Universitas untuk melihat jika alat boleh dicipta untuk membantunya berkomunikasi. Mereka diberitahu bahawa otak Richard tidak mampu untuk memahami. Beritahu dia sebuah jenaka, kata Nick apabila mereka melakukannya. Richard ketawa. Jabatan tersebut meminta sebuah komputer yang membolehkan Richard dengan susah payah men-type ayat dan mentekan butang menggunakan sisi kepalanya, satu-satunya bahagian badan yang boleh digerakkannya. Apabila Richard mendengar suatu hal tentang penumbangan amal yang akan dijalankan untuk membantu seorang lelaki muda yang telah lumpuh yang men-type ayat, ayah saya mau berlari. Richard menggunakan peranti komunikasi untuk menyatakan keinginan untuk menyertai perumahan amal tersebut. Pada masa ini, Nick berusia 40 tahun. Seorang yang mensifatkan dirinya sebagai poker yang tidak pernah berlari lebih daripada satu batu. Dia entah bagaimana berjaya mentolak anaknya dalam kerusi ronda sepanjang ruang perumahan. Selepas itu, Richard menulis ayat yang ubah hidup Nick. Apabila saya berlari, saya tidak berasa kurang upaya. Nick mula berlari. Kami menonton video papa dan kuat ini mentolak dan menarik dan membawa anaknya melalui lebih 200 tratulog. Tiada mata yang keling dalam bilik itu. Lebih daripada 85 kaki Dick telah mentorak kerusi roda Richard sepanjang 20,2 batu yang membentuk sebuah maraton. Masa terbaik, Nick. Saya telah berkata sebelum ini bahawa wira dalam bilik ini adalah Nick. Itu tidak tepat. Nick berkata bahawa wiranya inspirasi, keberanian. Sebabnya untuk berlari adalah tumbuh lelaki seberat 110 pound yang tidak bergerak dan tidak bersuara
di atas kerusi roda. Orang Yunani menyukai kecemerlangan dan kesempurnaan fisika, kemuliaan berusaha. Mereka membeli kita sukan Olimpik, di mana manusia berusaha untuk menjadi seperti dewa-dewa Olympus. Mereka membeli kita maraton, ujian mutamat hendak dan kekuatan manusia. Mereka tidak memberi kita cerita tentang maraton yang dilalui oleh seorang lelaki yang membawa anak lelaki yang lumpuh. Saya baru-baru ini membaca artikel yang berbicara tentang biologi kecacatan yang meneroka bagaimana kehadiran ilahi wujud dalam keterbatasan dan penderitaan sedar kecacatan. Ini adalah frasa yang tidak masuk akal di Rom. Kanak-kanak di Batring akan berpesahan menjadi kawan kepada orang berdosa, bukan kawan kepada Rom. Dia akan menghabiskan hidupnya dengan orang biasa dan yang tidak mengkesahkan. Dia akan memberi perhatian mendalam kepada penderita kusta dan orang cacat kepada yang Yesus memberi perhatian kepada orang yang buta dan pengemis, pelancong dan nelayan, wanita dan kanak-kanak. Dia mengumumkan ketersetiaan kerajaan yang berbeza daripada Herod. Kerajaan mana berkat, nilai penuh dan bernilai di sisi Tuhan. Kini diberikan kepada yang miskin, dan roh dan yang lemah lembut dan yang dianiaya. Orang ramai tidak akan memahami apa maksudnya semuanya ini. Kita masih tidak memahaminya. Tapi satu revolusi sedang bermula, satu pergerakan yang perlahan dan senyap yang memula di bahagian bawah masyarakat dan akan melemahkan keanggohan para Hertus. Ia adalah pergerakan yang sebahagian besar bawah tanah seperti gua di sekitar Bethlehem di mana bayi yang berbahaya mungkin dilahirkan disembunyikan daripada seorang raja. Sejak kelahiran itu, bayi dan raja semua orang lain kelihatan berbeza kepada kita sekarang. Seperti dalam senarai menyentuh hati David Batley Hart, kanak-kanak autistis atau sindrom Down atau kurang upaya lain. Lelaki atau wanita yang terbiar atau sengsara atau rusak yang setelah membuang hidupnya. Kerandangan yang benar-benar miskin, yang berpenyakit, yang sakit mental, yang kurang upaya fizikal. Orang buangan pelalian-pelalian, bahkan penjenayah dan orang jahat. Ya, ini dianggap oleh nenek moyang kuno kita sebagai beban yang perlu dibuang. Untuk melihat mereka sebaliknya, sebagai pembawa kemuliaan ilahi yang boleh menyentuh hati nurani kita dan mentenangkan sikap yang mempentingkan diri sendiri kita. Inilah yang Yesus lihat, yang Herod tidak dapat lihat. Pembalikan yang perik, lelaki berpakaian jubah ungu dan mahkota berkilauan dan gerai yang mencocok, mencorok, murah kelihatan menggelikan. Bilakah kali terakhir seorang ahli politik melambangkan yang agung pada namanya? Namun figura kanak-kanak yang dilahirkan dalam parungan seorang-orangannya bertambah tinggi kehidupannya. Kita melihat kemuliaan Tuhan dalam hamba yang disalibkan dan akibatnya kita melihat mereka yang terupakan di bumi sebagai anak-anak saudara yang sebenar. Dia dimasuki dunia tanpa kemuliaan. Dia dilahirkan dalam keadaan yang sederhana dan rendah hati. Saudara-saudara, yang saya ceritakan ini adalah tentang Yesus Kudus. Dia tidak ada marwah, tetapi dia membawa marwah kepada kita. Mengangkat mereka yang kanak-kanak wanita. Yang mereka yang sakit dari fisika dan mental. Mereka yang dibuang, tetapi Yesus mengasihi mereka. Mati untuk semua orang di dunia yang mati di atas salib dan dibangkit pada hari yang ketiga dan menjemput kamu menerimanya sebagai juru selamat. Bukannya Tuhan yang memerlukan kita, sebaliknya kita yang amat memerlukan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang membeli kita nilai yang berarti. Image Tuhan yang begitu agung dikasih kepada semua bangsa dunia dan memperbarui orang yang berdosa yang yang sudah jauh daripada Tuhan. Semua Tuhan memberkatimu supaya apabila kamu mendengar akan khobar ini yang dalam buku bab yang kedua siapakah Yesus memberi garakan kepada kamu. Semoga Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saya berdoa siapa yang membaca, yang mendengar khobar ini diberi berkat untuk
mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat dan ketahui diri sendiri adalah ciptaan Tuhan yang ikut image Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Kita jumpa lagi.